Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini tanggal Khamis 26 Ogos 2021. Wow, tinggal 5 hari sahaja lagi untuk kita sambut 31 Ogos, hari kemerdekaan, yang mana pagi ini mungkin ada penonton-penonton yang sedang nak melakukan pekerjaan tetapi masih sempat meluangkan masa bersama dengan kita 2 jam untuk sama-sama kita mulakan dengan bacaan Yasin sebentar tadi, dan kita terus dengan perbincangan topik sirah pada pagi ini berkenaan dengan topik tentang seorang wanita hebat yang namanya mungkin ada yang biasa dengar, mungkin ada yang baru dengar pada hari ini, berkenaan dengan Arwah binti Abdul Muttalib. Siapakah dia? Kita bakal kupas sebentar lagi dan kita akan berikan jalan penceritaan untuk anda mengetahui siapakah nama yang kita sebutkan pada hari ini. Baik, sidang penonton, sebelum terlupa, saya maklumkan kepada penonton-penonton semua yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke 2 saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677, dan jika nak terus ke Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3, boleh bertanyakan soalan di ruangan komen, dan kita akan ambil soalan anda untuk jawab sehabis baik, dan perkongsian-perkongsian yang anda berikan kepada kita akan bacakan untuk anda semua. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan, kita lihat dahulu status terkini COVID-19 Malaysia untuk semalam. Baik, kita lihat di skrin anda. Untuk tanggal 25 Ogos 2021 mencatatkan kes baru 22,642 dan kes tempatan 22,637 dan 5 kes import. Kes sembuh baru untuk semalam 20,798 dan juga dilaporkan yang menduga-citakan yakni 265 kematian baru dilaporkan semalam akibat wabak COVID-19. Jadi itu berkenaan dengan COVID-19 untuk status di Malaysia untuk tanggal 25 Ogos 2021, dan kita nak rendahkan keadaan, kita nak balik untuk meneruskan di dalam topik perbincangan kita, Arwah binti Abdul Muttalib, bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz pada hari ini, tak lain dan tak bukan seorang yang biasa dengan penceritaan sirah-sirah terdahulu, yakni Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Hari Ustaz perbincangan, kalau selalu kita mengupas sirah berkenaan dengan lelaki yang hebat, ya, tentang para sahabat, kan. Hari ini kita tentang seorang wanita, Arwah binti Abdul Muttalib, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit pesanan dulu untuk penonton-penonton berkenaan dengan bukan mungkin mesti di depan kita ni ada wanita-wanita yang sedang menonton, Ustaz. Sedikit kata-kata untuk mereka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukran jazilan Ustaz Azrin. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kejayaan seseorang selalu dikatakan ada wanita di belakangnya itu. Demikian yang berlaku kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra memainkan peranan yang penting dalam dakwah dan perkembangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, suatu nilai psikologi. Kalau sokongan itu datang daripada dalam keluarga sendiri, maka semangat untuk berdakwah itu lebih. Demikian yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu cabaran juga datang daripada dalam keluarga Nabi dengan Abu Lahabnya dan yang lain-lain yang tidak menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Sayyidatina Arwah binti Abdul Muttalib yang akan kita bicarakan pada pagi ini insya-Allah adalah antara ibu saudara Nabi yang sangat, satu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua mendukung dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya, dan yang ketiga special mendidik anak yang bernama Tulaib
Satu riwayat Kulaib ibn Umair untuk menyokong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kerana sokongan ini datang daripada dalam keluarga sendiri. Ini satu nilai psikologi yang sangat kuat dalam dakwah. Kerana kalau tentangan itu datang daripada keluarga sendiri, ini menjadi satu poin kepada musuh di luar untuk merendahkan semangat pendakwah itu. Lihat dalam keluargamu sendiri, tidak boleh kamu bentuk bagaimana nak lebih besar masyarakat di luar. Allah Azza wa Jalla bagikan Arwah binti Abdul Muttalib ini sebagai salah seorang yang menyokong kuat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita kupaskan insya-Allah sebentar. Di sebalik kejayaan seorang lelaki mesti ada wanita di belakangnya. Macam Ustaz sebut tadi berkenaan dengan keluarga yang support dan juga mendukung dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, jom kita lihat untuk pembukaan ni, kita lihat soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Hana Wanci. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, banyak kisah wanita hebat di dalam sejarah Islam yang patut dijadikan suri teladan bagi kaum muslimin dan juga muslimat. Soalannya ada 3 Ustaz. Yang pertama, siapakah Aura binti Abdul Muttalib dan adakah nama gelaran yang lain diberikan kepada beliau? Soalan yang kedua, siapakah wanita hebat ini sebelum dan selepas memeluk Islam, seorang wanita yang terus berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendukung dakwah baginda? Dan soalan yang ketiga, apakah teladan Aura binti Abdul Muttalib, wanita hebat ini yang boleh dijadikan inspirasi buat wanita-wanita di zaman kini? Terima kasih kepada Puan Hana Wanci atas soalan yang ditanyakan. Ini cantik untuk kita letakkan sebagai pembukaan. Silakan. Masya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Sangat bagus sekali Ustaz Azrin. Soalan daripada Puan Hana bertanyakan tentang siapakah Arwah binti Abdul Muttalib. Nama gelaran yang lain kalau ada. Setakat yang saya rujuk di dalam beberapa kitab, antaranya kitab Usudul Ghabah fi Ma'arifatis Sahabah karangan Al-Imam Ibnu Al-Athir. Beliau mengatakan hiya Arwah bintu Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihrin ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudari ibn Nizar ibn Ma'di ibn Adnan. Jadi Al-Qurashiyah berasal daripada kaum Quraisy, Al-Hashimiyah sebab kembali kepada datuk yang bernama Hashim. Tidak juga disebut gelaran yang lain, cuma nama itu sahaja, sehingga kitab-kitab sejarah hanya menyebut nama Arwah bintu Abdul Muttalib, ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tarikh Al-Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebutkan beberapa nama ayah-ayah saudara Nabi dan ibu-ibu saudara Nabi daripada jalur ayah yang dipanggil ammah dan jalur ibu yang dipanggil khalah. Yang sempat Al-Faqir catatkan di sini antaranya Safiyah, dan itulah yang diittifaq ulama tentang keislamannya, Safiyah binti Abdul Muttalib. Yang lain khilaf, ala kulli hal kita guna pendapat yang mengatakan antara yang Islam juga adalah Arwah yang kita bicarakan sekarang. Demikian Atikah, kemudian Umaymah, kemudian Barrah, kemudian Ummu Hakim Al-Bayda binti semuanya Abdul Muttalib. Kemudian daripada sebelah ibu adalah Fariyah binti Wahab. Kita akan bicarakan sekejap lagi. Baik, yang tadi di antara sahabat-sahabat dan juga mungkin golongan wanita yang memeluk Islam, kata Ustaz sebentar tadi, itu mungkin belum disebutkan lagi berkenaan dengan soalan kedua dan soalan yang ketiga. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
perbincangan kembali diteruskan tentang seorang wanita hebat, Arwah binti Abdul Muttalib yang kita bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada penonton-penonton, khususnya golongan muslimat yang menyaksikan kita pada pagi ini. Mungkin nak ambil sebagai inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Baik, kalau tadi kita jawab soalan dari sahabat kita di Facebook, Puan Hana Wanci, yang bertanyakan 3 soalan. Yang pertama, gelaran lain untuk Arwah binti Abdul Muttalib. Yang kedua, siapakah insan ini sebelum dan selepas memeluk Islam. Dan soalan yang ketiga, apakah teladan yang boleh diambil untuk dijadikan inspirasi kepada wanita di zaman kini. Dan soalan pertama tadi berkenaan dengan gelaran lain kepada beliau, belum habis kita bincangkan. Jom kembali bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Barakallahu fikum. Arwah binti Abdul Muttalib adalah seorang perempuan yang berjiwa besar. Malah kalau disebut malamih, keistimewaan beliau adalah seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang mengajak orang lain untuk masuk kepada Islam. Beliau seorang yang cerdas fikiran, dan tambahan beliau pandai bersyair. Nanti kita akan lihat sedikit syair ketika Nabi SAW wafat. Beliau sangat sedih, lalu menulis ritha tentang bagaimana cintanya dengan Nabi SAW. Dan satu lagi, beliau sangat fasih berbicara. Disebutkan dalam kitab sejarah, kalau beliau berbicara, orang akan tengok sungguh pasal dia bercakap sedap, dan dia sangat confident. Beliau memeluk Islam di Makkah dan turut sama berhijrah ke Al-Madinah mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Dan sebelum Islam lagi, memang beliau sebagai naluri seorang ibu saudara sudah pasti melihat anak saudara yang daripada kecil itu memang sejarah hidup yang sangat bercahaya dengan sifat-sifat yang terpuji dan baik. Sebab itu ketika baginda mengajak kepada Islam dan mengaku kepada Nabi, beliau percaya. Cuma mengambil masa sedikit dalam keadaan keluarga yang dipenuhi ataupun dikelilingi pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, termasuk Abu Lahab. Juga adik-beradik dengan beliau yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping beberapa ibu saudara lain yang belum lagi masuk Islam. Kerana itu beliau pertama tidak terus masuk Islam, yang kedua ketika masuk Islam pun tidak secara zahir mengatakan sedemikian, melainkan setelah berlaku satu peristiwa, iaitu dan peristiwa ini juga membawa kepada keislamannya. Beliau kahwin 2 kali, dan suami yang pertama bernama Umair. Hasil daripada Umair ini ada seorang anak yang bernama Tulaib ibn Umair. Satu riwayat yang lain Kulaib ibn Umair. Kulaib kerana mendapat didikan Nabi SAW datang daripada rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, masuk Islam. Berjumpa dengan maknya, iaitu Arwah. Mengatakan tabi'atu Muhammadan wa aslamtu lillahi rabbil alamin jalla dzikruh. Saya telah ikut Islam dan telah memeluk agama Islam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Arwah belum masuk Islam. Apa respons? Kalaulah beliau memusuhi Islam, mesti responsnya agak keras. Mesti marah dan mesti terkejut. Tapi respon beliau sangat luar biasa. Inna ahaqqa man wazarta wa man adatta ibnu khalika. Kalau benar kau masuk Islam, maka yang sebenar-benarnya, yang patut engkau bantu, yang patut engkau sokong adalah ibnu khalika, anak kepada pak saudaramu. Maksudnya sepupu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pernyataan yang menunjukkan beliau memang sudah sayang dan cinta kepada Islam dan Nabi. Yang kedua, beliau mengatakan, wallahi law kunna naqdiru ala ma yaqdiru alaihi ar-rijal lataba'nahu wa ladababna anhu. Demi Allah, kalaulah kami punya kekuatan seperti kekuatan yang ada pada seorang lelaki, pasti kami akan ikut Nabi secara terang-terangan, dan kami akan mendepani ataupun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu belum Islam. Lalu kata Tulaib,
wahai ibuku yang disayangi, kenapa ibu belum masuk Islam lagi? Sedangkan saudara kandung ibu iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib telah masuk Islam. Lalu beliau menjawab, wahai anakku, lihatlah saudara-saudara perempuan, maksudnya adik-beradik padaku. Aku tidak berlainan dengan mereka dalam erti kata menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal lagi dalam nak Islam itu masih lagi melihat keadaan yang sesuai. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyebutkan perkara ini. Kulaib ataupun Tulaib ataupun Kulaib sungguh-sungguh nak ibunya Islam, lalu mengatakan, as'aluki billah, aku minta pada ibu dengan nama Allah, illa ataitihi, datang kepada Nabi, fasallamti alaihi, dan terima Nabi, wasadaqtihi, dan membenarkan apa yang dibawa olehnya, iaitu Nabi SAW, wasyahadti, dan ibu naik saksi, alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dalam sirah dan dalam riwayat Al-Mustadrak mengatakan, pergi akhirnya kepada ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan Islam di situ, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di ketika itu barulah rasmi beliau menjadi masuk Islam, yang sebenarnya sebelum itu sudah mendukung kuat Nabi dan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz. Dan soalan yang kedua tu ditanyakan berkenaan dengan siapakah arwah ini sebelum meluk Islam dan selepas meluk Islam, mungkin ada tugasan besar. Baik. Beliau daripada keluarga Quraisy. Satu, yang kedua keluarga Bani Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib adalah pembesar dan ketua Makkah yang sangat disegani. Dan bukan sahaja seorang yang handsome, tetapi sangat berwibawa. Ini nilai tambah kepada kehandsoman tadi itu. Kembali sedikit kepada sejarah ketika Raja Abrahah nak menyerang bumi Makkah. Ada perbincangan dahulu. Ketika datang Abdul Muttalib, duduk, kata Raja Abrahah dalam bahasanya diterjemah, tidak pernah aku melihat orang yang duduknya sebegitu hebat, berwibawa, sesuai dengan badan dan rupanya, melainkan Abdul Muttalib. Maksudnya dari segi segaknya, dari segi wibawanya ada kepada Abdul Muttalib. Orang yang sangat disegani. Bermakna ini memberi kesan juga kepada arwah sebagai seorang wanita yang disegani juga pada ketika itu, dan sangat menyokong kepimpinan Abdul Muttalib. Walaupun dalam kitab sejarah tidak disebutkan secara jelas apakah peranan beliau, tetapi daripada susur galur keluarga yang sangat dihormati, bangsa Quraisy, dahlah bangsa Quraisy daripada susur galur Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan kepimpinan dan kewibawaannya. Ada satu kerusi yang dekat Kaabah itu, tidak ada seorang pun yang berani duduk di situ. Walhal kalau Abdul Muttalib tak ada pun, duduk pun tak apa. Tak ada orang berani duduk. Tak ada orang berani duduk. Sampai tara tu nak tunjuk hebatnya. Ini keluarga yang sangat hebat. Sebab itu beliau mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi, tidak jelas, tidak zahir sebelum Islam. Tapi selepas Islam itu sangat zahir sekali. Ada satu peristiwa ketika Tulaib mendengar Abu Jahal, pembesar-pembesar lain nak mengasari Nabi. Bukan saja mengata begini, Ustaz Azrin. Ini nak mencederakan batang tubuh Nabi. Tulaib ini tadi ataupun Kulaib ini tadi, dia marah. Sebab yang nak diapa-apakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa dengan Abu Jahal, dia pukul Abu Jahal sampai kepala berdarah, dan dikatakan nampak tulang kepala Abu Jahal. Dia pukul pakai tangan, Ustaz? Pukul dengan tangan. Dalam, Ustaz. Masya-Allah. Jadi ketika itu pembesar yang lain pun dan orang lain pun, sebab Abu Jahal kan seorang yang terkenal ketika itu ya, ditangkap Tulaib dan ataupun Kulaib ini diikat, dan akhirnya pak saudara beliau juga yang bernama Abu Lahab. Ada jugalah nilai-nilai baik Abu Lahab tang tu dia mai dan dia bebaskan. Masya-Allah. Cuma
Masya Allah. Bila kembali kepada ibunya, masuk kata dia baru tahu kenapa dipukul lagu ni. Orang kata dia Islam dan dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan adik ataupun kakak dia. Saya pun tak ingat sama ada arwah ini kakak ataupun adik kepada Abu Lahab. Adik-beradik pergi jumpa. Kenapa? Tidakkah kamu lihat anak kamu ini Tulaib ini sampai dipukul orang? Dia telah membuka dirinya difitnah, maksud untuk dicederakan orang lain sebab dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahu arwah ketika itu sudah masuk Islam. Dan kenapa tidak larang? Apa kata arwah, Sayyidatina Arwah, khairu ayyamihi yaumun yudhabbu an ibni khalihi. Hari-hari yang terbaik untuk Tulaib ini adalah hari yang dia diapa-apakan, dia dikasari kerana mempertahankan siapa? Sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad jaa bil haqqi min indillah, yang mana sepupunya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia terkejut, Abu Lahab. Laqad tabi'ti Muhammadan? Apakah kamu juga ikut Muhammad? Maksudnya masuk Islam? Dia jawab, "Naam." Ya. Marah sungguhlah Abu Lahab. Balik ke rumah. Lepas tu dia rasa dendam dan rasa tak suka sangat-sangat. Baik Ustaz, mungkin soalan yang ketiga ni kita akan bawa ke hujung Ustaz, sebab dia menceritakan berkenaan dengan teladan dan juga inspirasi untuk wanita-wanita di luar sana berkenaan dengan apa yang boleh diambil daripada kisah Arwah binti Abdul Muttalib. Baik, banyak lagi persoalan kita akan ambil selepas ini. Kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, yang tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih menyaksikan kita pada pagi ini. Teruskan bersama dengan kita sehingga ke penghujungnya untuk dapatkan pencerahan dan kita tahu dengan lebih terperinci siapakah dia Aura Arwah ya, kan tersalah sebut juga kan, Arwah binti Abdul Muttalib yang kita bincangkan pada hari ini. Kita nak ambil aura-aura itu yang mana seorang wanita yang cukup hebat, nama besar juga di dalam sejarah Islam. Baik, kita nak lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Rahimah Saud. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, ada 3 soalan di sini. Yang pertama, siapakah saudara seibu sebapa Arwah binti Abdul Muttalib? Siapakah saudara seibu sebapa? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah Arwah menempuh hidup semasa kecil semasa kaum jahiliah masih menguasai Makkah? Dan soalan yang ketiga, apakah bentuk sokongan yang Arwah telah hulurkan untuk perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan terima kasih juga kepada Puan Rahimah atas soalan yang dikongsikan pada hari ini. Terbaik soalannya. Baik, silakan Ustaz untuk pencerahan. Baik. Allahumma hidayatan bis-shawab, saudara seibu sebapa kepada Sayyidatina Arwah. Di dalam kitab Tarikh Al-Hawadith wal Ahwal An-Nabawiyah, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki menyenaraikan paling kurang ayah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 13 orang. Kemudian ibu saudara ada 6 orang daripada sebelah bapa, kemudian seorang daripada sebelah ibu. Yang sama ada beradik dengan Arwah yang kita sebutkan tadi, iaitu Sayyidatina Safiyah, kemudian Atiqah, kemudian Umaymah dan yang lain-lain. Yang Ustaz sebutkan ke awal tadi. Yang disebut awal tadi. Kemudian beliau di masa kecil macam kita sebutkan tadi, tidak banyak sangat sejarah dan riwayat tentang beliau. Cuma hidup dalam keluarga yang sangat dihormati. Beliau berkahwin 2 kali dan nilai perasaan seorang ibu
saudara melihat anak saudara yang daripada kecil memang punya akhlak yang sangat bagus. Sebab itu tidak ragu-ragu lagi sebenarnya beliau menerima Islam itu dan menerima kebenaran bahawa anak saudara beliau adalah seorang Nabi akhir zaman dan seorang yang sangat benar. Tinggal lagi suasana tadi tu. Sebab ketika itu belum kuat lagi Islam. Dan barangkali oleh kerana belum kuat iman lagi, ilmu pun belum kuat lagi, jadi keyakinan itu belum mantap lagi. Sehingga menjadikan beliau ketika melihat orang-orang Islam yang mula-mula masuk Islam itu disiksa, dihina, diboikot dan sebagainya, barangkali itu membawa kepada sifat mengambil jalan untuk tidak berterus terang terlebih dahulu. Pun begitu, sikap sayang dan sebagainya, malah berani untuk berdepan dengan Abu Lahab dengan hujah-hujah seperti kita sebutkan tadi. Beliau seorang yang sangat pandai berbicara. Ketika Abu Lahab tahu yang Tulaib masuk Islam dan juga Arwah masuk Islam, marah sangat-sangat yang kita sebutkan tadi Abu Lahab, sampai dia mengatakan, ajaban laki, pelik kamu ini, walittibaiki Muhammadan, dan kamu mengikut Muhammad, wa tarkiki dina Abdul Muttalib, dalam keadaan kamu ikut Nabi agama Muhammad dan kamu tinggalkan agama Abdul Muttalib, maksudnya agama yang belum Islam lagi. Pelik kamu ini, dimarahi oleh Abu Lahab. Ketika itu beliau mengatakan dengan beraninya, qad kana lak, sepatutnya ini terjadi kepada kamu. Faqum duna bna akhika wamna'hu, sepatutnya kamu sebagai seorang pembesar, kamulah yang menjaga ibna akhik, sepupumu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamna'hu, dan kamu menghalangnya daripada dicerca, dikata, dikasari oleh orang-orang yang lain sepatutnya. Dan beliau dengan berani lagi mengatakan, tinggalkan agamamu ini. Nah, kamu sudah tahu bukan akhlak peribadi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang terpulang pada kamu, sama ada kamu nak ikut ataupun kamu tidak. Demikian. Ini menunjukkan satu keberanian yang ada kepada Sayyidatina Arwah yang kita bicarakan sekarang ini. Dengan Abu Lahab berani sebegitu. Begitu jugalah kerana pendirian beliau yang sangat tegas sebegini, orang tak berani nak apa-apakan beliau. Sebab itu soalan yang ditanya tadi, apakah sokongan yang telah dihulurkan? Beliau memberi sokongan dari segi begitu tadi. Dari segi keluarga yang dalam menyokong Nabi. Bermakna ibu saudara sokong anak saudara, itu kira kemah, kira kuat lah, kerana sokongan itu datang daripada dalam keluarga. Sebab tentangan daripada dalam keluarga ada juga. Yang kedua, sokongan beliau dalam bentuk mendidik Tulaib ini. Tulaib ini pernah satu ketika beliau jumpa dengan seorang yang bernama Auf ibn Sabrah As-Sahami yang mengejek Nabi SAW. Marah juga. Barangkali Tulaib ni ada perasaan marah. Tadi dia dah kenakan Abu Tadi dia dah tumbuk Abu Jahal lah. Dan ini dia kenalkan lagi Auf bin Sabrah. Itu benar Ustaz Azrin, kerana bukan pukul orang sembarangan. Betul. Kerana dia mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mak dia kata tadi lah, itu adalah hari terbaik dia. Hari terbaik dia dipukul ataupun dia memukul orang kerana dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kali ini dia pukul pula Auf ibn Sabrah As-Sahmi kerana mengejek. Masya-Allah. Lalu Tulaib ini dipukul kali ini dengan ekor unta. Dipukul. Lalu orang mengadu kepada Arwah. Orang mengadu kepada Arwah, anak kamu telah mengasari Auf ini. Lalu apa kata Arwah? Nak menunjukkan ini sokongan kepada anaknya tadi. Inna Tulaiban nasara bana khalihi. Sesungguhnya Tulaib ini tidak lain hanyalah mempertahankan sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asahu fi damihi wa malihi. Dia telah menolong sepupunya tadi Nabi SAW dengan darahnya, bermaksud sanggup dia dipukul, dianiayai kerana mempertahankan Nabi, wa mali, dengan hartanya. Dan Tulaib ini juga yang Nabi pilih Ustaz Azrin untuk pergi hijrah ke Habsyah.
Di antara orang yang berhijrah ke Habasyah adalah Tulaib ini tadi ataupun Kulayb. Sejarah menyebutkan dua nama yang di dalam catatan dan di dalam penulisan banyak disebut Tulaib, walaupun ada yang mengatakan Kulayb. Ala kulli hal orang yang sama, dan dialah sepanjang hidupnya mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh, bukan sebarang ni. Nah, ini juga sebenarnya memberi satu kekuatan kepada Nabi sebab dibantu juga sendiri oleh sepupu dalam satu keluarga. Dan kalau tengok pada yang Ustaz sebutkan dan juga penceritaan ni, boleh kita gambarkan arwah ni Ustaz lebih kurang macam inilah. Dia seorang insan yang hebat. Banyak dia punya sumbangan dia, dan juga hebat tetapi jarang untuk disebut-sebut namanya, ataupun dalam istilah kita pada hari Ustaz, wira yang tak didendang Ustaz, lebih kurang macam itulah kan. Sebab banyak pengorbanan, banyak dia punya usaha dan juga dia punya sokongan dia kepada baginda Nabi SAW, tapi jarang disebut-sebut. Dan hari ini kita bawakan perbincangan ini bahawa kita kadang-kadang ada yang baru tahu adanya satu sahabat baginda Nabi SAW yang mana disebut sebagai arwah, dan juga ini adalah saudara kepada baginda Nabi SAW. Ustaz, sebelum kita masuk kepada soalan yang seterusnya Ustaz, mungkin kita nak buat ulang kaji sikitlah kepada penonton-penonton yang berada di hadapan Kaji TV pada ketika ini tentang istilah penggunaan sahabat, tabi'in, tabi' dan juga tabi'in tu Ustaz. Sebenarnya apa perbezaannya Ustaz, dan di manakah golongan-golongan itu Ustaz? Mungkin ada yang nak tahu juga kan. Ya. Soalan yang sangat bagus daripada Ustaz Azrin tentang istilah. Memang benar, bila kita tahu istilah baru kita boleh tahu keadaan dan hakikat. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kita nak menghukumkan sesuatu, naklah kita tasawur dulu apakah perkara itu. Betul. Bila kita sebut sahabat, apa maksudnya? Di dalam pengistilahan para ulama siyar, kalau disebut sahabah itu juga dalam ulama tauhid. Sahabat adalah orang yang satu hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Lahab, Abu Jahal tidak dipanggil sahabat sebab walaupun hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman dengan baginda. Nah, satu hidup zaman dengan Nabi, yang kedua beriman dengan baginda, yang ketiga melihat baginda. Pernah jumpa. Sebab ada di kalangan mukhadram ini orang yang hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Saya teka Ustaz, siapa? Uwais Al-Qarni. Ahsan. Masya-Allah. Ya betul Ustaz. Betul. Ada hadiah Ustaz? Nah. Insya-Allah. Saidina Uwais Al-Qarni, ahsan, yang duduk di Yaman, jauh ya, di selatan Saudi. Dikatakan beliau sebagai Sayyidut Tabi'in, ketua kepada tabi'in, tetapi kebanyakan ulama mengatakan al-mukhadramun, hidup zaman Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak melihat dengan Nabi. Satu lagi ulama katakan kriteria sahabat adalah orang yang meninggal dalam Islam. Sebab ada orang yang hidup zaman Nabi, melihat Nabi, beriman dengan Nabi tapi akhirnya murtad. Allahuakbar. Nauzubillah min dzalik. Itu dikatakan sebagai sahabat. Adapun orang yang tak sempat lihat Nabi tetapi sempat lihat sahabat, mereka lah yang dipanggil sebagai tabi'in. Kemudian tabi'in begitu balik, orang yang tak sempat lihat Nabi, tak sempat lihat sahabat tapi sempat lihat tabi'in, maka dipanggil tabi'in. Tabi' maksudnya orang yang mengikuti. Maka bagaimana pengkelasan ini, satu kategorinya begitu tadi. Kalau sempat lihat Nabi, sahabat. Tak sempat lihat Nabi, sempat lihat sahabat, tabi'in. Tak sempat lihat sahabat tapi sempat lihat tabi'in, tabi'in. Begitulah tabi'in. Jadi ulama mengkelaskan itu bagaimana memahaminya dengan setiap 100 tahun. Faham. Jadi kerana itu zaman kita ini, kita 1443 lah. Jadi ulama kata 14 kali tabi' 14 kali tabi'in. Kerana kita di zaman kurun yang ke-15 ini, kita 1443. Banyak sangatlah tabi' kita ni. Tabi' 14 kali. Nak tunjuknya Ustaz Azrin, kita ni jauh lah daripada zaman mereka. Tapi insya-Allah ulama-ulama sentiasa ingat dan memperingatkan kita untuk pegang ajaran tabi'in tadi sampai pegang kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kita melihat satu hikmah
yang sangat besar. Nah, barangkali kita akan sebut hikmah ini selepas ini. Baik, sabar kita faham berkenaan dengan istilah-istilah yang Ustaz sebutkan sebentar tadi dan mudah untuk kita fahami dengan penceritaan dari Ustaz sebentar tadi. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sama tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali duduk di hadapan Kajian TV untuk kita mendengar perbincangan tentang Arwah binti Abdul Muttalib. Dan tadi sebelum kita berehat, Ustaz ada kongsikan kepada kita berkenaan dengan istilah-istilah yang patut kita fahami supaya tidak tersilap di dalam menyebut sahabat, tabi'in, kalau sampai kita 14 kali tabi' sebab dia ada setiap 100 tahun dia akan ada satu sampai kepada kita dah kurun ke 15 hampir kurun ke 15. Kurun ke 15 tu tahun 1500 1443. Cara nak tahu kurunnya, nombor depan tu kita campur satu. Contohnya Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Nombor pertama tu campur satu. Nombor pertama campur satu. Jadi kurun ketiga. Dia lagu tu. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal pada tahun 676. Ambil nombor pertama tu campur satu. 676 bermakna kurun yang ketujuh. Okey. Jadi kalau umpamanya Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Kurun ke-6. Awal kurun ke-6. Tambah satu. Okey. Jadi kita 43 tambah satu juga, tapi jangan tambah satu hak mula-mula, jadi kurun kedua patah balik. Dia ambil nombor, ambil 14 dah. 14 14 tu campur satu 15. Itu kaedah kalau kita nak tahu kurun, kena tahu dulu tarikh ataupun tahun hijrah tu. Baru kita tahu. Contohnya Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti yang menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu meninggal tahun 911 Hijriah. Kurun yang ke? Tambah satu. Kurun 10. Kurun 10. Kalau lebih pada 10 dia kena tambah yang depan tu. Betul, tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Betul. Kalau 678, dia tambah satu. Saya bukan letak satu. Kalau letak satu dia jadi 1600. Tambah satu jadi 678. Okey. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada kata nak cerita berkenaan dengan sedikit hikmah mengetahui tentang sahabat, tabi'in semua. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, soalan Ustaz Azrin tadi sangat bagus untuk kita kenal dia kita. Sahabat, tabi'in, tabi'in, kita ada 14 kali. Supaya kita insaf bahawa kita ni jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena pegang pada ulama. Sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang salat, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Hadis ini merujuk kepada sahabat sebab ra'a di situ adalah sahabat. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika beliau menyebutkan bahawa sallu kama raaitumuni usalli ay basariyatan binisbati ila sahabatil kiram. Yang lihat Nabi solat itu adalah para sahabat. Wa ilmiyatan liman ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara ilmu bagi orang yang tidak lihat Nabi ataupun selepas Nabi wafat. Golongan tabi'in, mereka tak lihat Nabi, cara Nabi solat lagu mana, tapi secara ilmu mereka tahu Nabi solat dengan cara ilmu daripada para sahabat. Kemudian tabi'in daripada tabi'in. Begitulah. Jadi kerana itu kata beliau Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menyebutkan bahawa hadis ini merujuk kepada kita kena pegang kepada para alim ulama. Sallu kama raaitumuni usalli ay kama fassara bidzalika ulama, seperti mana yang ditafsirkan, disyarahkan oleh para alim ulama. Sebab itu penting tadi kita tahu sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Jadi kita tahu cara Nabi solat,
Bukan dengan melihat Nabi sebab kita tak lihat Nabi, tapi melihat kupasan daripada ilmu para alim ulama. Walaupun nampak seperti mana simple je Ustaz, Ya. tapi bila mana kita mengetahui, kita akan dapat info-info yang lebih besar dan menarik, dan juga kita dapat pahala bila mana kita mengetahuinya dengan lebih terperinci, macam Ustaz selalu sebutlah dalam buku Ustaz, amalan sedikit pahala berganda Ustaz. Kan. Baik. Okey, jangan sidang penonton, jom kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Baik, kita lihat. Assalamualaikum Ustaz. Arwah binti Abdul Muttalib merupakan ibu saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya ingin bertanya, apakah yang menyebabkan Arwah binti Abdul Muttalib ini mengambil masa yang lama untuk memeluk agama Islam, kerana dia sudah lama terbabit dalam membantu serta membela dan dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan yang seterusnya, apakah penghalang terbesar dan pada umur berapakah Arwah binti Abdul Muttalib ini memeluk agama Islam Ustaz? Terima kasih Laila Dila Rosa atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan di sini, apa sebab lambat dia memeluk Islam, dan yang kedua umur berapa Ustaz? Silakan. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat bagus. Sebab lambat sudah kita sebutkan tadi, di kalangan adik-beradik beliau sendiri dan di kalangan masih ramai yang belum masuk Islam ketika itu, iaitu di Makkah ya, masih awal lagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suasana ketika itu, orang kufar Quraisy yang menyiksa, yang mengapa-apakan, malah memboikot orang-orang yang masuk Islam. Tambah lagi dalam lingkungan keluarga yang masih ramai lagi yang belum masuk agama Islam, terutama sekali antara yang besarnya adalah Abu Lahab. Sudah pasti ini kalau beliau masuk Islam secara begitu, barangkali akan mendapat tentangan ataupun cabaran besar dalam keluarga. Jadi kerana itu beliau menunggu masa. Tapi tidak sedikit pun beliau luntur daripada menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyokong itu memang tetap, dan naluri seorang ibu pun begitu, melihat anak saudara yang baik sebegitu. Cumanya mengambil masa. Sebabnya tadi telah kita sebutkan. Ya, memang benar beliau sudah lama juga masuk Islam, daripada period Makkah sehingga ke Madinah, dan beliau umurnya panjang, meninggal pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu pada tahun 15 Hijriah. Cuma soalan yang kedua tadi, berapa umur masuk Islam tadi itu, mohon maaf saya pun tak sempat nak rujuk, tetapi dalam period Makkah, bukan di Madinah, sebab beriman di Makkah, diketahui beriman di Makkah, kemudian sampai ke Madinah, berbai'ah lagi untuk Nabi, dengan Nabi, dan seterusnya menyokong Nabi daripada belakang sebegitu. Satu dari segi sokongan perasaan, sokongan kata selamat semangat, juga dari segi harta. Dari segi harta, itu sudah pasti. Antaranya beliau menggalakkan anaknya iaitu Kulaib sepanjang masa, dan seberterusan menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam peperangan pun Kulaib tadi pun ikut juga serta. Baik Ustaz, itu pencerahan berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tentang kenapa lambatnya masuk Islam. Dah disebutkan di awal tadi bagi Ustaz, dan juga umur berapa itu kita boleh mengkaji lagi berkenaan dengan bilakah masuknya, tetapi yang penting telah pun dibantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan satu impak yang besar juga, walaupun tidak ataupun jarang disebut-sebut namanya, tetapi pengorbanan dan juga sokongan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Dan Ustaz, kita lihat soalan seterusnya Ustaz, yakni dari Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Ni daripada Tuan Faizal kata, soalan saya Ustaz, Assalamualaikum. Bagaimana pula Arwah binti Abdul Muttalib boleh terbuka hati memeluk Islam? Mungkin selain daripada yang Ustaz ceritakan tadi, mungkin ada sebab lain ataupun kenapa dah lama memendam tapi belum lagi kan? Setelah dan soalan kedua, setelah Abu Lahab tahu Arwah binti Abdul Muttalib memeluk Islam, apa reaksi Abu Lahab dan apa yang terjadi Ustaz? Mohon perkongsian. Terima kasih. Dan terima kasih juga Tuan Faizal atas soalan yang ditanyakan. Baik. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, soalan sangat baik daripada Tuan Muhammad Faizal Ahmad. Apa yang menyebabkan terbuka hati? Beberapa faktor, setelah beberapa faktor yang sudah kita sebutkan tadi itu. Yang kedua, dakwah Nabi ini sesuai dengan naluri
insan, sebab Islam itu memang kena dengan naluri insan. Umpama ketika itu orang menyembah patung berhala, dan banyak sekali. Walhal patung itu berhujan, berpanas, tidak ada diri sendiri pun dia nak tolong pun tak boleh. Bagaimana orang lain? Nah, kemudian kejayaan dakwah Nabi itu memang terselah, dan yang menerima dakwah Nabi ketika itu orang besar-besar. Ini sekaligus menidakkan pandangan yang mengatakan orang yang menerima dakwah Nabi orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Tidak. Kenapa? Ternyata antara yang awal menerima dakwah Nabi adalah Sayyidina Abdul Ka'bah. Asal nama beliau Abdul Ka'bah, ditukar Nabi menjadi Abdullah, tetapi mendapat kuliah Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang pembesar dan seorang saudagar yang besar. Kemudian daripada tangan Sayyidina Abu Bakar, 6 orang antara pemimpin ketika itu adalah Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kejayaan dakwah Nabi ini memang. Jadi melihat pada kejayaan ini dan diterima juga orang-orang yang besar-besar, ini antara faktor kenapa Sayyidatina Arwah binti Abdul Muttalib menerima dakwah ini. Tetapi dalam keadaan keluarga yang masih ramai tidak menerima Islam, sebab itu berhati-hati. Bukan tidak percaya, tetapi barangkali kerana keilmuan ataupun keimanan yang belum kuat, memang belum masuk Islam ketika itu. Tetapi setelah masuk Islam, Masya Allah sudah jelas dan semakin berani. Malah sangat menyokong anak beliau Tulaib dalam dakwah-dakwah Islam. Apa reaksi Abu Lahab? Sudah pasti marah. Tetapi tak berani. Kenapa tak berani nak apa-apakan beliau? Kan kita sebutkan tadi bahawa beliau punya anak Tulaib. Tulaib tadi dah 2 cerita kita sebut tadi. Pertama, dia pukul Abu Jahal. Yang kedua, dia pukul Abu. Malah ketika memukul Abu Jahal, Abu Lahab sendiri yang tolong untuk melepaskan dan membebaskan ketika diikat orang ramai. Itu barangkali antara faktor, sebab itu kena penting juga Ustaz Azrin. Dalam dakwah ni kita jangan nampak lemah sangat, kena ada izzah. Sebab itu dia dalam Islam terkenal dengan Syiddatu bin Umar wa Rukhas bin Abbas. Sayyidina Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar, tegas. Anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas lembut. Jadi kena ada Syiddatu bin Umar, ketegasan seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Rukhasa bin Abbas, lembut, bertoleransi Ibnu Abbas. Jadi dalam dakwah ni perlu ada dua itu. Sebab tu Allah sokong mukmin yang kuat baik. Okey, sidang penonton dah Ustaz. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Ya, Tuan, siapa di sana? Ya, saya Ismail. Oh, Tuan Ismail. Ya, silakan soalan Tuan. Okey, soalannya, apakah sejarah perjalanan hidup Arwah binti Abdul Muttalib juga ia diuji oleh Allah SWT? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail atas soalan yang ditanyakan. Ya, nak tahu juga berkenaan dengan adakah diuji dengan ujian yang berat ataupun benda yang patut juga kita tahu berkenaan dengan perjalanan hidup. Aura, silakan Ustaz. Alhamdulillah, soalan daripada Tuan Haji Ismail, apakah dugaan ataupun cabaran? Dalam kitab-kitab sejarah dan riwayat hadis tidak disebut secara jelas apakah ujian selepas itu. Yang pastinya dimarahi, tidak disukai oleh Abu Lahab dahulu. Sebab Abu Lahab dalam keluarga mereka yang paling jelas dan terkedepan menidakkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kita sebut malamih tadi tu, keistimewaan Arwah, beliau pandai bersyair, pandai sangat puitis sekali, dan ketika berbicara sangat pandai mengatur kata-kata. Saya pun nak dengar syairnya tu. Kalau Ustaz terlupa, saya akan ingat ke Ustaz. Ya, insya-Allah. Ada sedikit syair yang sempat disebutkan di sini dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra beliau. Ini disebut risa ketika Nabi wafat, beliau sedih sangat. Banyak lagi sebenarnya Ustaz Azrin sempat yang saya tulis, cuma beberapa bait saja. Beliau sangat sedih sekali kerana satu, beliau menyokong dakwah Nabi sejak sebelum Islam di period Mekah berlarutan sampai ke Al-Madinah. Satu, yang kedua, memang beliau persiapkan dan didik
Sayyidina Tulaib ini anak beliau untuk sokong Nabi dengan tenaga, dengan harta sampai wafat. Dan dikatakan beliau syahid dalam peperangan Yarmuk. Wallahu a'lam bissawab. Itu sebahagian daripada pendapat ulama yang pasti beliau syahid dan beliau meninggal dalam keadaan yang baik. Dan sedikit tambahan soalan Ustaz. Arwah ni dia adakah mungkin kehidupan biasa-biasa ataupun satu golongan bangsawan ataupun kaya juga Ustaz? Beliau di kalangan bangsawan kerana dalam susur galuh Quraisy dan keluarga Abdul Muttalib itu semua orang-orang yang hebat-hebat. Dan punya harta sudah pasti. Dan dengan harta inilah menolong dakwah Nabi. Antara yang kita sebutkan tadi Azrin yang beliau tulis ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibn Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra beliau menuliskan, beliau menulis Sayyidatina Arwa, ala ya Rasulullah kunta raja'ana, bukankah wahai ya Rasulullah Tuhan sebagai tempat pengharapan kami, wa kunta bina birran wa lam taku jafiya, dan Tuhanlah tempat kebaikan dan janganlah sampai menjadi kering, bermaksud berterusan kebaikan itu. Ka'anna ala qalbi li dhikri Muhammadin, seolah-olah hatiku ini penuh dengan sentiasa ingat kepada Muhammad kerana Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa ma jama'at ba'da nabiyyi al-majawiyat, maka tidak adalah yang mengumpulkan selepas Nabi kebaikan-kebaikan. Maksudnya dia panjang, syair ni panjang. Ini sebagai satu luahan rasa rindu, rasa kasih dan sayang kepada anak saudara yang sangat berkorban pada agama ini dan memberi kebaikan besar dalam ketemadunan bangsa yang paling yang sangat penting dalam akidah, amalan dan peradaban. Daripada syair dan juga Ustaz cerita tadi bagaimana arwah sangat sayangkan Islam dan cintakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup berkorban harta, benda, tenaga dan juga sanggup masuk Islam secara senyap-senyap. Akhirnya diketahui sempat pula untuk berdebat pula dengan Abu Lahab untuk mempertahankan Islam yang telah pun pegangnya itu, dan ini satu benda yang sangat menjadi inspirasi kepada penonton-penonton khususnya golongan wanita untuk jadi seorang yang tegas, pendirian dan hebat di dalam kehidupan. Sidang penonton Keluarga Besar Tanya Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika tadi, dan kita membincangkan hari ini tentang arwah binti Abdul Muttalib, yang mana seorang wanita yang hebat berkata-kata dan juga ada keistimewaan pandai menulis syair dan pandai untuk membacakan syair, khususnya bila mana Ustaz kongsikan kepada kita tadi syair yang ditulis bila mana bukan meratapi ataupun istilah lebih sedap sikit adalah untuk mengingati bagaimana pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat sayangkan kepada Islam, sangat cintakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulisnya syair khas untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita tadi awal tadi kita dah cerita bagaimana kehidupan awal dan juga bagaimana masuk Islamnya arwah binti Abdul Muttalib, bagaimana kisah tentang anaknya Kulaib ataupun Tulaib, saya Tulaib yang 3 kali pukul orang 3 kali pukul Dan kalau kita nak bawa seterusnya ini, saya nak ajak penonton-penonton kita nak lihat berkenaan dengan bagaimana peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Kita pun baru sambut ma'al hijrah kan. Kita lihat bagaimana penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada 2 sahabat yang bersama dengan baginda Nabi. Satunya adalah Abdullah bin Uraiqin dan yang kedua adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan baginda. Bila mana Saidina Abu Bakar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dia tinggalkan segala benda, dan bila ditanya kepadanya apa yang masih tinggal ada dengan kamu, maka dijawab Allah dan Rasul. Jadi adakah perkara yang sama juga berlaku kepada Aura, Ustaz? Adakah dia juga ikut baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, dan bila mana kalau ikut sampai di kota Madinah, bagaimana Aura bin Abdul Muttalib memulakan kehidupan di sana? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, soalan yang sangat baik sekali daripada Al-Fadhil Ustaz Azrin, bagaimana arwah berhijrah. Naam, kitab sejarah menyebutkan Sayyidatina Arwah juga berhijrah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun dari segi pengorbanan harta itu tidak terlawanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menginfakkan semua hartanya ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya oleh Nabi, apakah yang masih tinggal lagi bagi kamu? Beliau hanya menjawab Allahu wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya. Sayyidatina Arwah ketika sampai di bumi Al-Madinah sebagai seorang Islam dan sebagai seorang yang punya martabat, status nasab yang mulia daripada nasab Quraisy. Tambah pula daripada Ahlul Baitin Nabi, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peranan beliau di Al-Madinah yang sangat besar. Di samping membantu dakwah Nabi dengan harta, dengan meredai sepenuhnya Sayyidina Tulaib membantu Nabi dalam dakwah hatta dalam peperangan. Antara peranan besar yang dimainkan oleh Sayyidatina Arwah adalah beliau yang mengajak orang lain masuk kepada Islam. Itu. Ada juga orang yang bila sudah terima Islam, kira tak apa, kira selamat nah. Tapi tak ajak orang lain. Tidak kepada Sayyidatina Arwah. Beliau mengajak dan sangat cergas mengajak yang lain dengan kelebihan malamih yang ada padanya. Apa dia? Pandai berbicara tadi tu. Dan pandai bersyair dan pandai menulis syair. Ini satu kelebihan sebenarnya. Orang yang pandai bersyair tu wallahu alam selalunya jiwanya lembut, selalunya. Kerana bila dia bersyair dan menulis syair, dia puitis. Dia tak kasak-kasak, dia tak tulis sebiji-sebiji lagu tu. Dia fikir dulu bahasa yang majazi, bahasa kiasan. Itu perlu kepada kelembutan. Itulah antara kejayaan dakwah juga yang dimainkan oleh Sayyidatina Arwah ini. Kemudian beliau tetap pada keislamannya sampai kita sebut tadi. Beliau muammarah. Muammar ni maksudnya panjang umur. Sehingga zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab barulah beliau wafat. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Bagaimana penghijrahan Arwah binti Abdul Muttalib yang mana ikut bersama dengan baginda Nabi SAW, yang mana satu pengorbanan juga yang hebat, meninggalkan bumi Mekah ikut berhijrah ke kota Madinah. Baik, kita nak lihat soalan yang seterusnya di Facebook daripada sahabat kita Al-Shal. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz Dadai. Ada 3 soalan berkait juga dengan peristiwa hijrah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, bagaimana perjalanan liku kehidupan Arwah binti Abdul Muttalib di awal keislamannya sebelum berhijrah ke Madinah? Mungkin Ustaz boleh tambah sedikit lagi. Yang kedua, apakah bentuk jasa-jasa dan pengorbanan Aura dan Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Islam? Mungkin ini kita boleh sebutkan juga berkenaan bila dah berhijrah ke Madinah. Dan soalan yang ketiga, beliau seorang tokoh wanita yang hebat dan disegani. Apakah sifat-sifat terpuji yang beliau miliki bagi membela dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini 3 soalan daripada sahabat kita. Terima kasih Al-Shal atas soalan yang ditanyakan. 3 ini menarik soalannya. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, soalan yang pertama, liku kehidupan sebelum hijrah. Sudah pasti apabila memeluk agama Islam dalam keadaan keluarga yang ramai lagi belum Islam, dalam keadaan dimarahi, ya sudah pasti benci, ya juga tidak seramah yang dahulu. Cumanya antara kelebihan Sayyidatina Arwah kita yang ini adalah beliau sangat baik dengan adik-beradik. Yang kita sebutkan Sayyidatina Safiyah, Sayyidatina Atikah itu sangat baik adik-beradik dia. Dan walaupun khilaf di kalangan ahli siyar, ahli sejarah,
siapakah di antara mereka yang Islam? Secara pasti ittifaq adalah Sayyidatina Safiyah. Adapun yang lain termasuk arwah, ada yang mengatakan tidak. Tetapi dalam pendapat-pendapat ulama yang lain mengatakan ya, Islam, dan jelas apa yang kita sebutkan tadi dalam kitab sirah dan riwayat hadis sekalipun. Oleh kerana bagusnya hubungannya dengan adik-beradik, adik-beradik perempuan especially maka kerana itu walaupun ada yang tidak setuju, itu biasalah, tetapi oleh kerana keakraban itu segan pun ada juga. Jadi tidaklah sampai walaupun dia masuk Islam, tidaklah sampai disiksa ataupun dikasari batang tubuh dan sebagainya. Cuma dari segi perasaan tidak ditegur, itu biasa sahaja. Jasa sudah kita sebutkan tadi, sehingga meninggal beliau tetap beriman, satu. Yang kedua, mendidik anak, iaitu Tulaib, itu jarang orang begitu. Kalau tidak benar-benar jarang. Kadang-kadang dia bila terima Islam, cukuplah sekadar diriku. Tapi belum tentu untuk memberi semangat kepada anak untuk sepenuh masanya berjuang untuk Rasulullah SAW dan mempertahankan baginda. Tidak semua orang begitu. Ini juga keistimewaan yang ada pada Sayyidatina Arwah. Sifat-sifat terpuji, satu, setelah keislamannya tidak berganjak, tetap dengan istiqamah pada keimanan. Yang kedua, menggunakan kelebihan tadi dalam dakwah kepada perempuan yang lain. Dalam kitab sejarah menyebut beliau berdakwah kepada perempuan. Maksudnya dengan sifat keibuan, dengan sifat kewanitaannya itu sesuai dengan kelembutan bahasa dan kepandaian berbicara, itu digunakan sebaiknya dalam dakwah. Ini antara sifat terpuji. Antara yang lain adalah sangat dermawan menggunakan hartanya ke jalan Allah Azza wa Jalla. Poin ini nampak kecil, tetapi kalau dalam bab harta ini bukan semua orang boleh berkorban. Kerana harta itu, nilai manusia itu memang adatnya suka pada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banini, semua sama habis. Walaupun saya sebutkan tadi sifatnya terpujinya lembut daripada jiwanya, tetapi keras daripada fizikalnya. Itu yang menjadi keistimewaan. Baik, sidang penonton, berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Seorang wanita tegas, hebat di dalam pendirian, bijak di dalam mengatur kata dan pandai untuk memberikan sokongan daripada mental dan fizikal. Inilah namanya Sayyidatina Arwah binti Abdul Muttalib yang kita bincangkan pada hari ini, bagaimana perjalanan hidupnya memberikan inspirasi kepada penonton-penonton, khususnya golongan wanita. Baik, okey, kita nak lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita, Ann Karnina ataupun Ani Karnina, kita boleh mungkin ada dua sebutan, Ani Karnina ataupun Ana Karnina ataupun Ann Karnina, boleh juga dua-dua boleh Baik, okey. Kita bacakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya adalah, adakah Arwah binti Abdul Muttalib ini di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih, dan terima kasih sahabat kita Ana Karnina atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan daripada Ana Karnina, adakah Sayyidatina Arwah termasuk di kalangan sahabiyah yang dijamin masuk syurga? Wallahu alam bisawab. Kalau dalam hadis tidak disebut. Dalam hadis yang disebut al-asharah al-mubasysyirin bil jannah, di dalam kitab Masabih Mishkat al-Masabih karangan al-Imam At-Tibrizi, di akhir mana
sahabat disebut semua sahabat-sahabat lelaki sahaja. Bermula daripada Sayyidina Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abdul Rahman bin Auf sampai akhir. Tidak disebut Sayyidatina Arwa sebagai sahabiyah yang dijamin masuk syurga. Cuma dengan zahir pengorbanan, keislaman, ya, insya-Allah. Dan pengakhiran beliau pun itu tetap dalam keadaan iman, insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun tidak disebut secara jaminan, tetapi itu juga adalah satu indikator bahawa orang yang beriman itu insya-Allah semuanya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu jawapan dari Ustaz, dan mungkin penonton-penonton di rumah nampak seperti mana perbincangan ini nampak macam okey, dah pun selesai penceritaan tentang Sayyidatina Arwa binti Abdul Muttalib, tapi sebenarnya ada satu benda lagi yang patut kita perhatikan berkenaan dengan bagaimana daripada keseluruhan penceritaan tadi kita dapat ambil ibrah ataupun pengajaran yang dijadikan teladan untuk motivasi kepada penonton-penonton di luar sana, khususnya golongan wanita. Apa yang kita boleh ambil daripada semangat yang ada pada Arwa binti Abdul Muttalib? Silakan. Masya-Allah. Satu soalan penghujung yang sangat baik daripada Ustaz Azrin. Memang itulah yang terbaik dan itulah yang terpenting. Kerana setiap peristiwa itu apabila sudah berlaku, setiap yang berlaku itu adalah kenangan untuk kita jadikan panduan sebagai perjalanan kita pada hari ini, dan untuk kita jadikan sebagai suatu landasan untuk kita terus menjalani hari depan, sehingga hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Sayyidatina Arwa dan sirah hidup beliau yang sangat bercahaya ini, pertama sekali bahawa keimanan itu sangat penting sekali, yang menjadikan beliau mulia sebab menerima Islam sebagai agama, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wanita untuk satu, mengajak wanita ataupun perempuan lain juga masuk kepada Islam dan jalan kebenaran. Dua, kelebihan petah berbicara, pandai berpuisi dan mengarang kata-kata, itu juga sebagai satu jalan dakwah kepada kebaikan. Yang ketiga, mendidik anak dengan baik. Contohnya tadi Sayyidina Tulaib, sehingga menjadi orang yang sangat bersungguh mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kelebihan umur panjang, biar panjang umur dengan baik amal. Beliau telah berjuang kepada Allah dengan harta, dengan nasihat dan sebagainya. Itulah yang kita tidak lupa dalam doa, Allahumma tawwil a'marana khaira a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami dengan baiknya amalan kami. Baik Ustaz, itu mungkin ibrah yang kita boleh ambil daripada kisah ataupun penceritaan yang berlaku kepada bagaimana kehidupannya daripada awal, daripada masanya yang kecil sampailah dewasa, mendukung kepada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana untuk menjadi seorang yang kuat pada jiwanya. Baik, dan ada satu soalan daripada sahabat kita Ustaz, yakni Zuhara. Top fan ya, Zuhara di Facebook tanya Ustaz, katanya, Assalamualaikum, adakah kisah Arwa binti Abdul Muttalib boleh dijadikan contoh teladan kepada ibu-ibu zaman sekarang? Arwa seorang ibu yang memiliki kebijaksanaan dalam memberi motivasi kepada anaknya supaya menjadi seorang yang berani membela kebenaran Islam. Terima kasih Zuhara atas soalan yang ditanyakan, ibu inspirasi untuk anaknya. Silakan Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat bagus dan itulah jawapannya. Ya. Jadi ibu sepatutnya mainkan peranan untuk didik anak menjadi orang yang baik. Ya, begitulah yang dimainkan peranan oleh Sayyidatina Arwa, mendidik Tulaib menjadi orang yang sangat bersungguh mempertahankan Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, satu sudut yang penting, bahawa seseorang yang berdakwah perlukan sokongan daripada orang dalam. Ya. Supaya motivasi itu lebih
Kerana itu Sayyidatina Arwah berjasa besar sekali, kerana di kalangan keluarga Nabi ada yang sangat bersungguh-sungguh untuk menghambat dan menghalang dakwah Nabi. Ternyata Sayyidatina Arwah lain daripada itu, bersungguh membela Nabi dan menyokong perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Motivasi dalaman kepada anak saudara sendiri ini adalah suatu hadiah yang besar untuk anak saudara tadi lebih berdakwah dengan bersemangat kerana ada sokongan daripada orang dalam. Betul Ustaz. Dan walaupun kita ini menceritakan tentang Aurak binti Abdul Muttalib, kita memfokuskan kepada topik itu, tapi sebenarnya ada satu lagi sosok tubuh yang menonjol di dalam cerita kita pada hari ini, iaitu tentang anaknya Ustaz. Anak lelaki ini Tulaib ataupun Kulaib yang kita sebutkan pada hari ini, seorang, mungkin boleh saya sebutkan sebagai remaja, tak boleh? Remaja lelaki yang hebat, berjiwa besar dan sangat-sangat sayang kepada baginda Nabi SAW. Dan boleh juga kita ambil juga pengajaran daripada Kulaib ataupun Tulaib ini, yang mana remaja berjiwa besar, sayangkan Islam, sayangkan diri sendiri dan sangat-sangat menjaga agama. Sedikit untuk remaja di luar sana Ustaz, silakan. Sangat benar yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Azrin. Syabab, seorang pemuda mestilah berjiwa besar. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda yang berjiwa besar sekarang adalah pemimpin di masa akan datang. Apabila kamu ingin tahu masa depan sesebuah negara, cuba lihat pemudanya sekarang. Jika pemuda itu berjiwa besar, maka masa hadapan negaranya akan cerah. Jika tidak, maka itu akan dibimbangi. Kerana itu, wahai remaja sekalian, kuatkan keimanan dan mantapkan amalan dengan satu jalan, iaitu ilmu pengetahuan. Carilah ilmu, pelajarilah, mantapkan diri, bina syakhsiah dan peribadi menjadi orang yang berguna untuk agama, untuk bangsa, keluarga dan masyarakat. Subhanallah. Baik Ustaz, mungkin kita dah sampai di penghujung. Ustaz mungkin boleh rangkumkan apa yang kita bincangkan pada hari ini dan tekankan sedikit kepada penonton-penonton tentang betapa pentingnya untuk mendalami ataupun memahami sirah terdahulu Ustaz. Silakan. Naam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah sangat menyukai cerita-cerita. Malah di dalam kitab bahawa Imam Abu Hanifah ini suka dengan cerita-cerita daripada permasalahan khilafiyah dan fiqh. Beliau ditanya kenapa? Beliau mengatakan cerita-cerita ini adalah jundun min junudillah, tentera daripada tentera-tentera Allah. Kadang-kadang kalau kita baca begitu sahaja tidak menggugah hati dan perasaan, tapi ketika membaca kisah, tambah lagi kisah tauladan, maka kita nak meneladaninya agak mudah, sebab ini adalah sesuatu yang benar berlaku, telah berlaku dan nyata kejayaannya. Kerana itu, untuk kita membina ilmu dan syakhsiah diri, tak boleh tidak di samping kita mendengar ceramah dan sebagainya, kena baca kisah macam yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Azrin tadi. Kenapa? Kisah adalah pengalaman adalah guru yang tidak pernah berbohong. Kerana itu kita ambil tauladan daripada kisah-kisah orang-orang yang hebat sebegini. Allah. Kisah adalah guru dan pengalaman adalah guru yang tidak pernah berbohong. Wah, menarik ayat tu ya. Dan Ustaz silakan tutup dengan doa pada hari ini Ustaz untuk memberkati majlis kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Allahumma ja'al Malaysia baladan aminan mutma'innan saqiyan rakha'an wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kupasan tentang Aurak binti Abdul Muttalib pada hari ini dan anaknya. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita dari awal sehingga ke penghujungnya. Dan jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman bersama dengan panel Prof. Madia Dr. Muhammad Farid Rabi Abdullah dengan topik perbincangan tafsir dan taranum surah Asy-Syura ayat 21 hingga ayat 24. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.